Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Salam sejahtera sahabat-sahabat sekalian. Di pagi yang berkat ini saya nak berkongsi dengan sahabat-sahabat sekalian perbincangan ataupun hakikat ataupun pandangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengenai apakah itu iman. Saya berdasar mengambilkan daripada kitab karya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, itulah Kitabul Luma' fi raddi ala ahli zagh wal bid'ah wal bad'. Jadi kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, babul kalami fil imani. Ini satu bab perbincangan mengenai iman. In qala qailun, seandainya seorang itu bertanya kepada kita ataupun mengenai aliran kami, mal imanu indakum billahi ta'ala, apakah yang dimaksudkan dengan iman di sisi kamu, beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apakah yang kamu pandangan kamu mengenai beriman ataupun mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, qila lahu huwa tasdiqu billah. Jadi iman itu ialah at-tasdiq billah. Iman iaitu dalam terjemahan bahasa Melayunya percaya, dalam istilah ataupun yang kami maksudkan dengan iman itu ialah tasdiqu billah, membenarkan. Saddaqa yusaddiqu tasdiqan. Iman ialah at-tasdiqu billah, membenar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini konsep ataupun dasar awal pandangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengenai apakah itu iman. Perlu kita fahami di sini apakah yang dimaksud dengan tasdik. Tasdik ini kalau bahasa Melayunya ialah membenarkan. Bila sebut saja membenarkan, mendustakan, ianya melibatkan perkataan kita, melibatkan ucapan kita, melibatkan kata-kata kita. Dan tasdik ini, membenarkan ini merujuk kepada kalam nafsi kita. Merujuk kepada sesuatu yang berbentuk dalaman kita. Yang mana berkata-kata dalaman kita, membenarkan di dalam diri kita. Itulah sebenarnya yang dimasukkan dengan iman menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Lalu katanya, huwa tasdiqu billah. Iman itu ialah membenarkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ala zalika ijtima'u ahli al-lughati allati nazala bihal Qur'anu. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi. Wa ala zalika, kerana itulah ijtima'u ahli lughati, sepakat ahli-ahli bahasa Arab yang turun dengan bahasa tadi oleh Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud wa ma arsalna, yang bermaksud tidak kami utuskan daripada rasul-rasul illa bilisani qaumi, kecuali dengan lidah kaum mereka, iaitulah bahasa mereka. Jadi perkataan di sini, firman Allah Subhanahu Taala di sini, Quran itu, wahyu itu diturun berdasarkan kefahaman Nabi yang menggunakan bahasa apa. Jadi oleh kerana Al-Quran itu dengan bahasa Arab, maka nas-nas itu difahami dengan bahasa Arab, dengan kaedah-kaedah bahasa, dengan kaedah-kaedah Arab. Apa-apa yang diertikan oleh orang-orang Arab, itu kegunaan mereka, kegunaan bahasa mereka. Wa qala ta'ala bilisanin arabiyyin mubinin, dan dengan lidah Arab yang jelas, yang nyata. Lalu kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, falamma kanal imanu fil lughati, maka ketika ataupun oleh kerana iman fil lughati dari sudut bahasa, yang allati anzalallahu bihal Qur'an, yang turunlah Al-Quran dengan bahasa ini, huwa tasdiqu, iaitulah at-tasdiq.
Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Surah Yusuf ayat yang ke-17. Lalu kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, berdasarkan ayat ini ai bi musaddiqin lana. Jadi Allah Taala firman yang bermaksudnya dan bukanlah engkau bimu'minin lana, tidaklah engkau mempercayai bagi kami walau kunna shadiqin, seandainya walaupun kami ini orang-orang yang benar. Ini kata-kata adik-adik Nabi Yusuf kepada ayahnya. Lalu syahid di sini apa dia? Perkataan bimu'minin. Wa ma anta bimu'minin, dan engkau tidak mempercayai. Bimu'minin diterjemahkan dalam bahasa Arab, diertikan dalam bahasa Arab bimusaddiqin lana. Wahai ayahanda, engkau tidak mu'minin ay musaddiqin, engkau tidak mempercayai kami. Jadi dalam ayat ini, mukmin merujuk kepada musaddiq. Lalu kalau iman bermaksud tasdik, menurut bahasa. Wa qalu jami'an, dan mereka berkatakan, sekalian mereka Allah berkatakan, fulanun yu'minu bi'azabil qabri wasyafa'ah. Seseorang itu yu'minu, beriman, bi'azabil qabri wasyafa'ah, dengan azab kubur dan juga mengenai syafaat. Yuriduna, mereka ini mempermaksudkan, menghendaki apa dia? Yusaddiqu bizalika. Jadi perkataan yu'minu, apabila mereka mengatakan yu'minu, merujuk kepada yusaddiqu bizalika, merujuk kepada membenarkan. Oleh kerana itulah wajiblah ayyakunal imanu. Jadi berdasarkan kaedah-kaedah penggunaan bahasa Arab ini, wajib ayyakunal imanu, mestilah yang dimaksudkan dengan iman itu huwa ma kana indal ahli lughah imanan huwa tasdik, iaitulah di sisi bahasanya iman itu adalah tasdik. Kesimpulannya macam mana? Kesimpulannya iman itu adalah mentasdikkan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana lawanan bagi tasdik itu adalah takzib. Jadi tasdik dan juga takzib ini melibatkan bagi sesuatu yang berbentuk dalaman seorang, yang melibatkan bagi kalam nafsi seorang. Ini adalah pandangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Sebagaimana yang kita tahu bahawasanya mereka berkhilaf dalam mengenai hakikat iman ini kepada 5 pandangan. 5 pandangan, 5 kategori, 5 khilaf. Yang pertamanya iaitulah kita bicarakan tadi, iaitulah menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, hakikat iman itu ialah at-tasdiq. Adapun ikrar bil lisan, amal bil jawarih, itu adalah forok-forok. Forok-forok bagi rukun iman, iaitulah at-tasdiq. Ini pandangan kebanyakan mutakalimin seperti aliran Asy'ariyah, aliran Maturidiyah. Aliran Asy'ariyah itu seperti Imam Ghazali, lagi apa dia? Ashab Asy'ariyah yang lain. Lagi apa dia? Seperti Al-Baqilani, Abu Isa Isfirani, Al-Juwaini. Dan juga apa dia? Imam Ar-Razi. Lagi apa lagi? Begitu juga pandangan Maturidiyah dan juga aliran-alirannya seperti Imam Nasafi dan juga Najmuddin Tufi minal Hanabilah. Jadi ada juga daripada aliran Hanabilah yang berpandangan bahawasanya iman itu adalah tasdik. Adapun ikrar, artinya mengaku dengan menyebut, dan juga amalan-amalan yang berbentuk panca indera yang lain, amalan-amalan yang luaran, merupakan forok bagi rukun, iaitulah at-tasdiq, membenarkan dengan hati. Adapun pandangan yang kedua, ulama yang berpandangan bahawasanya al-iman wa tasdiqul jinan wa iqrarul lisan wa amalul arkan. Pandangan kedua mengatakan bahawasanya iman itu ialah membenarkan dengan hati
dan berikrar dengan lidah dan mengamalkan dengan tubuh badan, dengan anggota badan. Pandangan ini adalah kebanyakan ataupun pandangan jumhur muhaddisin. Juga pandangan ini dipegang oleh Imam, ini ada salah satu daripada kaul pandangan ataupun salah satu daripada pandangan Imam Malik dan juga Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, Auza'i, Ishaq bin Rawiyah, dan juga sekalian ahli hadis, dan juga begitu juga dengan ahli zahir, begitu juga aliran Mu'tazilah dan juga Khawarij. Ini bukan sekadar ahli hadis saja, bahkan pandangan yang kedua ini yang mengatakan iman itu ialah tasdik bil qalb ataupun tasdikul jinan, mempercayai dengan, membenarkan dengan hati, berikrar dengan lidah dan mengamalkan dengan anggota badan. Selain daripada ahli-ahli hadis, begitu juga golongan-golongan Mu'tazilah dan juga golongan-golongan Khawarij. Ini pandangan mereka. Cuma beza macam mana? Kalau golongan-golongan Mu'tazilah mengatakan lawanan bagi iman, lawanan bagi iman tadi, kalau dia tidak kafir, akan ada satu lagi konsep dinamakan sebagai manzilatun baina manzilatain, iaitu bagi golongan-golongan yang melakukan dosa-dosa besar, murtakibul kabirah. Begitu juga dengan golongan-golongan Khawarij, yang mana golongan Khawarij mengatakan apabila ternapi daripada tiga rukun tadi, iaitu membenar dengan hati, dia tidak menyebutkan dengan lidah dan juga tidak mengamalkan dengan perbuatan, maka jatuhlah ia kepada kufur. Ini berat sikit golongan-golongan Khawarij ni, golongan-golongan ekstrim ni. Kalau sekadar tasdik dengan hati tapi tidak ikrar dengan lidah, tidak mengamalkan dengan tubuh badan, dengan perbuatan luaran, maka jatuh kepada kufur. Ataupun dia tasdik saja dengan lidah, dengan hati, dan juga dia berikrar dengan lisan, tapi melakukan ataupun tidak melakukan perkara-perkara yang diwajibkan seperti solat dan sebagainya, maka juga jatuh kepada kufur kalau segi dasarnya. Ini golongan-golongan Khawarij. Ada pun golongan Mu'tazilah, seandainya mentasdikkan dengan hati, berikrar dengan lisan, mengamalkan mengamalkan perkara-perkara dengan mengamal perkara-perkara yang disuruh, tapi dalam masa yang sama melakukan dosa-dosa besar, maka orang ini termasuk dalam kategori manzilatun baina manzilatain. Kita akan bincang tentang lagi. Kemudian pula pandangan yang ketiga pula, iman itu ialah wa tasdiqu bil jinan wal iqraru bil lisan. Iman itu ialah membenarkan dengan hati dan berikrar dengan lisan. Ini bermaksud iman itu membenarkan dengan hati dan juga berikrar dengan perkataan, dengan sebutan, itulah mengucap dua kalimah syahadah sebagainya. Jadi pandangan ini mangkul an Abi Hanifah. Pandangan ini dinukilkan daripada pandangan Imam Abu Hanifah, dan juga ianya adalah pilihan bagi Imam Tahawi dan juga Mula Al-Qari. Cumanya sekali pandangnya, antara pandangan yang ketiga ini dengan pandangan yang sebelum ini hanyalah khilaf suri, lafzi suri saja. Artinya antara Asy'ariyah, ahli hadis, dan juga pandangan ketiga ini, mereka yang melakukan dosa-dosa besar tidak tergelincir imannya, tidak jatuh kepada kekufuran, tidak sampai peringkat manzilatun baina manzilatain. Ini maknanya khilaf lebih kurang khilaf lafzi saja. Pandangan yang keempat pula, al-iman wal iqraru bil lisani duna aqdil qalbi wa amal jawarih. Pandangan keempat bahawasanya iman itu ialah
ikrar dengan lidah, tanpa ada ikatan hati dan juga tanpa ada perbuatan-perbuatan anggota. Jadi ini pandangan yang keempat ini adalah merupakan pandangan yang dinisbahkan kepada golongan-golongan Karamiyah dan sebahagian daripada golongan-golongan Murji'ah. Dia kata kalau bila seorang itu mengucap saja dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, walaupun dalamannya tidak mentasdik, tidak mentasdikkan dengan hati dan juga tak perlu buat amalan-amalan yang lain, sekadar mengucap dua kalimah syahadah saja, maka sudah pun dinamakan sebagai orang yang beriman. Jadi pandangan ini tertolak. Kenapa? Kerana tertolak dengan dengan konsep akan membawa kepada orang-orang munafik juga, orang-orang munafik juga dikirakan sebagai beriman. Sedangkan beza antara munafik dan juga orang yang beriman itu ialah at-tasdiq bil qalb. Jadi golongan ni, pandangan yang keempat ini tertolak. Begitu juga pandangan yang kelima, pandangan yang tertolak iaitulah mereka mengatakan al-imanu wal ma'rifatu bil qalb. Al-imanu wal ma'rifatu bil qalb. Iman itu ialah sekadar tahu dengan hati saja. Ini pandangan yang kelima, iaitulah pandangan mazhab Jaham bin Safwan, iaitulah golongan-golongan Jahmiyah. Dan pandangan yang kelima ini beza dengan pandangan yang pertama. Pandangan pertama itulah pandangan Asy'ariyah, golongan-golongan mutakalimin, Hanafiyah dan golongan Maturidiyah. Golongan pertama tadi, golongan jumhur mutakalimin, jumhur Asy'ariyah dan juga Maturidiyah yang mengatakan al-iman itu wa tasdiq bil qalb. Beza dengan pandangan yang kelima ini, saya dah nyatakan tadi, bila sebut saja tasdik, ia melibatkan kalam nafsi, melibatkan membenarkan dengan dalaman dia, dengan hatinya. Adapun pandangan yang kelima ini sekadar ilmu, sekadar makrifah. Apabila seorang itu tahu, tanpa dia mentasdikkan dalam dia, sudah dikirakan sebagai seorang itu beriman. Jadi kalaulah pandangan yang kelima ini akan membawa kepada mereka-mereka yang yang anti kepada Islam, mereka yang luarannya menghina, mereka yang tidak mengaku akan kenabian, tidak mengaku ketuhanan, namun dalam pemikiran dia mereka tahu akan kebenaran Islam, seperti golongan-golongan Fir'aun, seperti apa lagi, Abu Jahal dan sebagainya. Mereka yang tahu bahawasanya Nabi itu benar, Nabi cerita itu adalah perkara yang benar, tapi mereka tidak membenarkan. Sekadar tahu saja tapi tidak membenarkan. Jadi kalau pandangan yang kelima ini terlampau terbuka luas, membawa kepada apa dia? Tiap-tiap yang tahu itu sebagai yang beriman. Berbeza dengan pandangan yang pertama, iaitulah pandangan Asy'ariyah. Pandangan kita mengatakan bahawasanya hakikat iman itu adalah tasdik. Adapun ucapan dengan lidah, perbuatan anggota badan merupakan kesempurnaan. Ataupun sebagian mengatakan apa dia? Ikrar dengan lisan itu untuk membezakan ianya dikira sebagai iman Islam pada mata syarak di dunia. Artinya dihukumkan syarak di dunia. Dengan maksudnya lain, apabila dia menyebutkan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka sama ada dalamnya tasdik ataupun tidak tasdik, sama ada dalam hatinya membenarkan akan keislaman, akan ketuhanan ataupun tidak membenarkan, maka perlulah dihukumkan dengan hukum-hukum orang Islam yang lain, orang Muslim yang lain, iaitulah dikebumikan di tanah perkuburan, haram darahnya ditumpahkan dan sebagainya. Namun seandainya dia tidak mengikrarkan, tidak ikrar dengan lidah, sebahagian pandangan mengatakan ia adalah iman akhirat ataupun iman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun sebahagian mengatakan kalau Allah Taala nak ampun, sebahagian mereka mengatakan apa dia? Pandangan tadi saya kata apa dia? Iman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, namun di dunia tidak diperlakukan dengan
Hukum zahir bagi orang yang mukmin, orang yang muslim yang lain. Jadi yang lain itu diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pandangan Abu Hasan golongan aliran Asy'ariyah. Jadi sebutan lidah dan juga perbuatan-perbuatan yang luaran adalah kesempurnaan bagi iman. Berbeza dengan golongan-golongan Khawarij dan juga golongan-golongan Mu'tazilah. Yang mana golongan Mu'tazilah dan juga Khawarij mengatakan iman itu rukunnya 3. Artinya tasdik, ikrar dan juga amal. Bila terlupus daripada satu daripada 3 ini, maka hilanglah rukunnya. Ini yang membawa kepada bahaya fahaman tersebut. Lalu kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari lagi, fa in qala qailun, seandainya seorang mempersoalkan atau seorang berkata, bertanya kepada kita, hadithuna anil fasiqi min ahli al-qiblati amu'minun huwa. Khabarkan kepada kami, ceritakan kepada kami anil fasiqi, daripada orang-orang yang fasik, min ahli al-qiblah, daripada orang-orang ahli kiblat, artinya orang-orang yang beriman. Mu'minun huwa, adakah mereka ahli kiblat ini sebagai orang yang beriman ataupun tidak? Jadi ahli kiblat artinya apa dia? Mereka yang mengatakan Tuhan satu, mereka yang berkiblatkan dengan apa yang kita kiblatkan, itulah Kaabah, Tuhan itu sebagai satu dan sebagainya. Qila lahu na'am mu'minun bi imanihi fasiqun bi fisqihi wa kabiratihi. Jadi kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, orang yang fasik daripada orang-orang ahli kiblah, ialah daripada orang yang beriman, dikira sebagai mukmin bi imanihi. Dikira sebagai orang beriman sebab dia adanya iman pada dirinya. Fasikun bi fisqihi, fasik dengan sebab ada kefasikannya dan juga melakukan dosa besar. Dengan maksud yang lain macam mana? Walaupun dia fasik, fasiklah. Dan juga beriman, maka dinamakan sebagai orang yang beriman. Artinya adanya sifat iman pada orang tersebut, maka dinamakan orang itu beriman, mukmin. Adanya sifat kefasikan pada orang tersebut, maka dinamakan sebagai fasik. Jadi kita katakan orang itu mukmin fasik. Mukmin yang fasik. Waqad ajma'a ahlul lughati anna man kana minhu darbun fa huwa daribun. Bagaimana telah ijma', sepakat ahli-ahli bahasa mengatakan mereka yang ada sifat darbun artinya sifat kesan pukulan, kesan seorang yang mempunyai sifat memukul, maka orang itu dinamakan sebagai daribun. Wa man kana minhu qatilun fa huwa qatilun. Mereka yang ada sifat membunuh, maka orang itu dinamakan sebagai qatilun, yang membunuh. Wa man kana minhu kufrun fa huwa kafirun. Dan mereka yang ada sifat kufur pada orang tersebut, maka orang itu dinamakan sebagai kafirun. Wa man kana min fisqun fa huwa fasiqun. Wa man kana min tasdiqun fa huwa musaddiqun. Jadi apabila ada sifat fisq pada diri dia, maka orang itu dinamakan sebagai fasik. Dan mereka yang ada sifat membenarkan pada diri dia, maka orang itu dinamakan sebagai musaddiqun, yang membenarkan, iaitulah mukmin. Wa kadzalika man kana minul imanu fa huwa mu'minun. Begitulah juga mereka yang mempunyai keimanan dalam dirinya, maka orang itu dinamakan sebagai orang mukmin. Walau kana al-fasiqu la mu'minan wala kafiran lam yakun minhu kufrun wala iman wala kana la muwahidan wala mulhidan wala waliyan wala aduwan. Falamma istahala zalika istala an yakuna al-fasiqu la mu'minan wala kafiran kama qalatil mu'tazilatu. Jadi kalau orang tu fasik dalam keadaan dia tidak beriman, dalam keadaan dia itu bukan beriman, dan juga dalam keadaan dia bukan kafir, nescaya tidak adalah pada orang itu kufur, dan nescaya tidak adalah pada orang itu sifat iman. Ini kritikan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari terhadap golongan-golongan Mu'tazilah yang berpandangan adanya satu konsep dinamakan sebagai manzilatu bainal manzilatain. Jadi golongan-golongan Mu'tazilah mengatakan, berpandangan, mereka yang beriman dalam diri dia, yang percayakan kepada Tuhan, percaya kepada Rasul, dalam masa yang sama melakukan dosa-dosa besar, orang ini
tidak dikirakan sebagai beriman, tidak dikirakan sebagai kafir. Nak kata dia beriman tapi tertinggal rukun yang ketiga, iaitulah ketaatan kepada Allah Ta'ala, perbuatan-perbuatan tadi. Nak kata dia kafir pula, iaitulah dalam masa yang sama dia mempercayai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu golongan-golongan ini, golongan Mu'tazilah ini berpandangan bahawasanya mereka yang percaya kepada ketuhanan dan juga kerasulan dan segala-galanya percaya, dalam masa yang sama melakukan akan perbuatan-perbuatan dosa besar, maka golongan ini merupakan kategori yang ketiga, iaitulah kategori manzilatun baina manzilatain. Artinya pertengahan, antara-antara. Nak kata kafir pun tidak, nak kata muslim pun tidak. Namun orang ini akan kekal di dalam neraka. Menurut golongan Mu'tazilah, orang yang melakukan dosa besar akan kekal di dalam neraka. Jadi manzilatun baina manzilatain, menengahi antara muslim, antara beriman dan juga antara kufur. Lalu inilah yang dikritik oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Mudah-mudahan perbincangan perkongsian kita pada pagi ini dapat manfaat untuk diri saya sendiri dan juga sahabat-sahabat sekalian. Jadi saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.